Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam kemerdekaan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara, hari ini hari kemerdekaan kita. Sesamalah kita menyambut kemerdekaan. Nak tengok siapa yang muncul, tapi tak tahu, nampak gayanya something wrong. Awal-awal lagi dah ada masalah nampak gayanya. Macam mana ni? Baru nampak. Ya, apa khabar saudara Malaysia? Pembalasan masyarakat. Pak Merah, apa khabar Pak? Moga sihat. Saudara Muhammad Fuad, salam dari Gombak. Saudara Bakar Ahmad, Waalaikumsalam. Saudara Rosni Abu Bakar, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Kamuddin Al-Syari, Nisa Yusof, Jo K, apa khabar Jo? Wan M. Bakri, Syarul Azam, Sazali Cik Mat, begitu juga dengan Rusni Koringot, Mira Harun, apa khabar Mira? Sazali Cik Mat, ya, Saudara Abdul Muttalib, Niawati Aino, Waalaikumsalam. Saudara Alan, bolehlah tulan. Daripada Kelang, Saudara Alan. Saudara Zahan Ayub, Saudara Muhammad Effendi, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, Saudara Abi Hafiz, Ibrahim Cik Muda. Kita juga dengan Saudara Muhammad Aziz Ryan, Saudara Ahmad Yusof, Rejab Mak Yusof, Hazrul di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe, sama ada di Facebook ataupun di Instagram saudara. Yoman Waras, apa khabar Abang Tony Durian, Awang Yusof, itu juga dengan Azrul Jalil di Instagram. Saudara Awang Haji Chun, saudara Izudin Limut, apa khabar? Rosmini daripada Pontian, apa khabar orang Johor? Ayub daripada Tasik Cini, Saudara Azhari Abdullah, Mazlan Lan, Mazli Syamsuddin, Haji Syamsul, apa khabar Tuan Haji? Tok Ahling, Saudara Puan Rahman, apa khabar orang Semanjaya? Moga sihat, rezeki-rezeki, samalah kita berdoa. Saudara Syamsul Razwan. Kita juga dengan Saudara Ibrahim Cik Muda, Joka Karim, Zanal bin Muhammad Ali, Ating, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Ramai sangat masuk begitu. Saya Saudara Zakar Hashim, apa khabar? Saudara Rashidah. Jadi sikit-sikit saya santunlah saudara. Saya harus terus memberi pencerahan. Hari ini hari Rabu saudara, 31 Ogos, hari merdeka, hari kemerdekaan kita. Namun bumi kita masih belum merdeka lagi. Sudah masuk hari yang ke-892 COVID-19 melanda negara kita. Dari laporan Saudara Jamil Idris dan Saudara Rio dari Yusri Melaya, nampak gayanya meningkat balik. Kemarin dia 1946. Rupanya semalam sambutan merdeka di ambang kemerdekaan, jangkitan naik kepada 2144, menjadikan jumlah keseluruhan yang dijangkiti oleh COVID-19 dalam 4,780,284. Coca-Cola Moh, salam dari Jepun katanya. Kalau tak sebut nama dia marah. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan, warga di KKM berusaha, dan setakat ini 4,712,915 orang berjaya disembuhkan. Namun semalam ada kematian lagi, iaitu 4 orang. Saudara, sebab itu saya sentiasa berpesan pada anda agar menjaga kebersihan diri, jaga kesihatan, dan jagalah keluarga kita. Baik saudara, dari sepada laporan yang saya dapat daripada Rio dan Saudara Jamil Idris, terdapat peningkatan nampaknya jangkitan di 11 negeri dan susut di 5 negeri. Saudara, kemarin cuma 4 negeri saja di atas 100, tapi semalam nampaknya ada 8, 2 kali ganda. Selangor 419 susut, tapi 419 jangkitan. Wilayah Persekutuan juga susut, tapi jangkitannya 462. Sabah meningkat kepada 220, Perak juga turut meningkat kepada 167, Negeri Sembilan meningkat 101, Melaka 108. Yang menggusarkan saya adalah Sarawak dan Kelantan. Tiba-tiba Sarawak meningkat kepada 138 dan di Kelantan 113. Dah cantik dah Kelantan tu. Mat, abang, sains-sains belaka, jaga diri elok-elok ni. Nampak Kelantan ni
naik 113 dah sekarang ni. Berhati-hati saudara, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Ya, saudara Nur Azmi, Puan Sharifah Hafifah, Hazil Yahya, ya, saudara Yusuf Ishak, saudara Ahmad Tarmizi, Ramli Rashid, Puan Robiah Osman, Wan Lah, Martin Paul. Saya minta izin dalam masa 2-3 minit untuk pencerahan e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh mewawarkan produk saudara. Ya, saudara Puan Rohayati Zainun, Bang Jo. Azhar, dia lain tak ada. Dia jual dia punya setangi bakur. Kalau dibakar setangi itu, harum semerbak lah rumah kita. Juga, dia memasarkan wangi-wangian, perfume daripada negara Timur Tengah. Kalau tanya saya recommend adalah jenama Amir Al-Khut. Memang sedap baunya. Sampai itu, bagi mereka yang nak jaga kesihatan, supaya mengurangkan jumlah gula dalam badan, eloklah memesan gula O. Kerana gula O ini tidak ada kalori. Sikit saja dah boleh dah rasa manis. Samping itu, tadi saya tengok Siti Farehah sibuk. Saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah lain tak ada saudara, adalah dendeng manis Siti Farehah. Dan nampak kita itu ramai juga teman-teman di Johor yang memesan. Serta teman-teman daripada Perak memesan dendeng manis Siti Farehah. Di teman-teman di sekitar Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan yang manis, yang grade AAA, harga di bawah pasaran, buah-buahan tersebut boleh terus dihantar kepada saudara. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Ya, saudara Jaharuddin, saudara Awangku, Puan Hatijah, begitu juga ada saudara Ramlan. Ini untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang saja. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, ya Puan Suraya. Makanan kegemaran saya tidak lain tidak bukan adalah popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria ini rasanya rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila makan. Harga mampu beli, mampu rasa, sedap dirasa. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itulah tadi untuk e-commerce saudara. Baik saudara, kita masuk ya Coca-Cola Moh. Popiah rangup Lady Maria. Jangan lupa saudara. Coca-Cola Moh. Saudara boleh pesan, boleh hantar tu. Dekat Jepun pun boleh dihantar saudara. Baik. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Sebenarnya saudara, banyak orang bertanya, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengungkapkan definisi takwa begitu jelas. Kerana ia mencakupi pengertian ciri-ciri bagi golongan yang bertakwa kepada Allah SWT. Di mana menurutnya terdapat 4 sifat utama untuk kita mengenal orang yang takwa. Pertama adalah al-khawfu min al-jalil. Maksudnya mereka ini sentiasa berasa takut pada Allah SWT yang mempunyai sifat keagungannya. Seseorang yang jelas keimanannya pasti akan sentiasa berasa takut kepada Allah SWT di sebalik apa yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Ini kerana semua itu hanyalah pinjaman-pinjaman saja waktu kita berada di dunia ini. Itu ketakwaan pertama. Takwa kedua ialah al-amalu bi-at-tanzil. Maksudnya beramal dengan apa yang diwahyukan daripada Allah. Ya, jadi seseorang perlu mencuba sehabis baik untuk menunaikan amal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT menerusi Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, baca hadis yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita harus memahami isinya dan beramal dengan apa yang terkandung sama ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, Saudara Azmi Mansur, Rosi Yunus, Pak Dindak, Saudara S.A.B. Jaafar, Saudara Puan Azizah Azam. Ya, saudara. Jadi yang ketiga, ketakwaan yang ketiga ialah ar-ridha bi al-qali. Maksudnya kita berasa cukup dan redha dengan pemberian Allah SWT. Meskipun sedikit, orang mukmin akan sentiasa berasa baik kepada Allah. Pasti di sebalik setiap pemberian nikmat yang kita perolehi akan dirasakan secukupnya, walaupun hanya secebis saudara. Jikalau dengan sedikit dia sudah bersyukur, apatah lagi apabila diuji dengan nikmat yang banyak.
Dan yang keempat adalah al-istidadu lil yaumil arrohil. Saya ni bukan faham sangat bahasa Arab, benar bercakap bahasa Arab, tapi bila tulis begitu saya kena sebutlah. Berusaha lah juga, tergeliat juga lidah saya saudara. Jadi ia bermaksud sentiasa dalam keadaan bersedia untuk hari kematian dan kita akan pulang menghadap ilahi. Ciri-ciri yang empat ini adalah kemuncak kepada arti takwa. Apabila sempurna keempat-empat perkara ini, maka sempurna jugalah nilai ketakwaan kita dalam diri seseorang Muslim. Ingat saudara, 4 perkara tadi yang telah saya sebutkan, jadikanlah amalan kehidupan kita. Baik saudara, kita masuk segmen mutiara kata, kiriman sahabat saya Cikgu Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Sekarang ni musim banyak orang kahwin. Kata Cikgu Hibil, andai anda tidak suka melihat orang lain melakukan kebaikan dan anda sendiri tidak pernah mengenang kebaikan orang lain terhadap diri anda, itu tandanya anda ada masalah hati. Kalau kita tak suka tengok orang buat baik dan kita sendiri tak nak suka buat baik, itu ada masalah hati tu. Dan jika anda tidak tenang melihat kebahagiaan serta kegembiraan orang lain, itu tandanya anda ada masalah jiwa. Orang sakit jiwa saja ni. Yang tidak tenang tengok orang senang, orang kaya ke apa sajalah. Itu orang sakit jiwa. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman mutiara kata untuk perkongsian kita bersama. Saya harap teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya tidak ada yang sakit jiwa saudara ya. Dan saya hanya sekadar berpesan pada pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had dan tanpa kelulusan parlimen, kerana kita khawatir kalau mereka berbelanja tanpa had, tanpa kelulusan parlimen, maka negara kita menuju muflis. Saudara Abu Hassan, saudara Arwin, saya mana yang dan saya sebutlah, yang mana tak sempat tu saya minta maaf ya. Saudara Zazi Bohari, Paduka Damak, Beautiful Maria dan Nasir serta Manpol. Saudara, bicara kita malam ini, persoalannya sambil kita ini menyambut kemerdekaan, tajuknya adalah masih merdekakah kita? Apakah kita masih merdeka? Persoalan ini hanya akan terjawab selepas saya baca pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir yang menghantar kiriman kepada saya awal pagi. Tapi hari ini saya ada mesyuarat cawangan UMNO. Jadi tak sempat nak baca hari awal, je malam tadilah saya sebat dalam pukul lepas maghrib tadi saudara. Menurut Pak Nazir, daun layu banyak yang jatuh, rumpun dedalu terkulai sebelah. Kerja Melayu runtuh meruntuh, sejak dahulu asyik berbalah. Jadi Pak Nazir menegur bangsa kita. Dari dulu lagi asyik runtuh meruntuh sama sendiri. Dan kita asyik berbalah. Akhirnya warga bangsa kita, kerajaan Melayu dulu pun runtuh kerana perbalahan kita. Jadi elakkan perbuatan tersebut saudara. Katanya lagi, Kak Bedah membeli puyuh, ikan duri sama pari. Di mana kesudahan bangsa Melayu? Kuasa diberi, mementing diri. Ini pun masalah juga. Ada pemimpin yang kita beri kuasa, akhirnya mereka mementingkan diri. Ingat-ingatlah teguran Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir atas teguran tersebut agar dapat menjadi pedoman kepada kita semua. Saudara, sebelum saya beri pencerahan lagi, kita santun juga dalam segmen Gedung Ilmu. Ini pemikiran Allahyarham Zakbar, ataupun nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad, yang merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20 Masihi. Ini terdapat dalam bukunya berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, terbitan Dewan Bahasa, yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Hari ini kita masuk bab 32. Kerana menurut Allahyarham Pak Zakbar, keterlanjuran untuk percaya pada orang lain bukanlah satu sikap yang baik. Jangan kita percaya sangat ke orang ni. Malah, ada kalanya ia boleh membawa padah kepada diri kita sendiri. Kita harus menjadi bangsa yang berfikir serta menyantuni sesuatu persoalan dengan menggunakan akal bijak untuk tidak mudah percaya atas apa yang dilontarkan oleh orang lain. Kononnya yang boleh membawa keuntungan diri kita. Hati-hati saudara. Macam sekarang ni, scammer. Kerana kita bekerja sangat nak jadi kaya, cepat dapat duit banyak, akhirnya hilang wang dalam bank. Kemudian Pak Zakbar ada menitipkan kisah lucu yang harus dijadikan pengajaran kepada kita
bagaimana tentang kisah 2 ekor kedai. Seekor tu, dua-dua ni membawa beban. Seekor kedai bawa garam, seekor kedai lagi membawa kapas. Dalam bebanannya tu, jadi dia pun berjalan. Sewaktu kedai ini melintasi sungai, maka kedua-duanya masuklah dalam sungai itu sebab tak dalam sangat. Jadi selepas sampai ke seberang, maka seekor kebaya tanya pada kawannya, kenapa kamu nampak ringan? Jadi kata kebaya yang bawa garam tu, waktu aku masuk dalam sungai tadi, air tadi telah mencairkan garam. Jadi beban aku ringan. Sedangkan beban kamu adalah kapas yang menyedut air. Jadi katanya macam mana nak buat? Bila kita masuk, air itu akan larut dalam kaki kita ringanlah. Maka kedai seekor lagi pun percaya pada kawannya tu. Sebenarnya yang bawa kapas tu dia tak masuk dalam air sangat, di ujung sekali. Tapi kerana dia percaya masuk dalam tu, berendam dalam air, sebab kawan tadi garam tu larut. Akhirnya garam itu cair, ringanlah dia. Jadi dia pun bila nampak jumpa sungai lagi, dia pun terus masuk. Bila masuk, kerana dia bawa beban kapas, maka kapas tu menyedutlah air itu. Itulah keadaannya kita. Itu pesan Pak Abah. Dengan cerita ini, jangan kita mudah percaya dengan orang lain. Apa yang mereka lontarkan pada kita harus dipikirkan semasak-masaknya, kerana kita mempunyai akal fikiran. Saudara, fikir-fikirkanlah teguran yang dilontarkan oleh Allahyarham Pak Sabah. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan, saya harus memberi peringatan pada teman-teman yang berhasrat untuk menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam YouTube dan sebagainya. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun komen-komen yang anda berikan, kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang sekadar memberi informasi supaya warga kita dapat tahu perkembangan semasa. Itu matlamatnya. Dan di samping itu agar warga kita ini sentiasa berinformasi. Saudara, samping itu bila saya memberi komen pada setiap pencerahan ini, tentulah ada yang bersetuju, tentulah juga ada yang tak bersetuju. Prinsip kita, bila saya memberi komen ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah, saudara. Jadi kalau saudara nak menyantuni persoalan yang saya lontarkan, boleh, tak ada masalah. Hantar kiriman, bila saya baca, kalau okey. Dan gunakanlah bahasa yang baik. Kena ingat saudara, saya yakin teman-teman saya semua ini adalah warga cinta damai. Warga cinta damai, kita akan berbahasa dengan bahasa yang harmonis. Sebab itu kadang-kadang saya tengok bila ada yang merapu sikit dalam tulisan atau komen mereka, saya kata jangan berbalah, jangan mencarut, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Sebab kita adalah warga yang tinggi peradabannya, saudara. Baik. Cuaca masih lagi dalam keadaan awal pagi panas, masuk tengah hari hujan. Jadi kepada warga yang seusia dengan saya, warga emas, berhati-hati, saudara. Seeloknya bila malam hari, sebagaimana saya pesankan selalu, waktu nak tidur pastikan anda pakai stokin ataupun tutup kaki anda dengan selimut. Kerana walau usia tua begini, kita mudah kaki kita jadi krem. Saudara, nak buat macam mana? Cuaca begini, siang tadi nampaknya panas cantik, petang saja terus hujan pun turun berderai. Nak buat dalam keadaan begini, nampak gayanya sambutan kemerdekaan kita, adanya titisan air mata dari langit, saudara. Saya sebenarnya, saudara, bila bercakap soal kemerdekaan ini, ini kita masuk sedikit. Setiap kali hadirnya kemerdekaan ini, saya tetap akan mengingati sejarah hitam yang keluarga saya alami, di mana almarhum datuk saya telah ditembak oleh komunis di hadapan warga bangsa Melayu. Peristiwa itu berlaku sewaktu pemerintahan 16 hari komunis memerintah bumi kita ini. Arwah datuk saya keluar dari sekolah. Sebelum tu dia pukul gong, semua orang kampung kena berkumpul di pekan. Datuk saya masuk kedai, keluar bawa beras. Waktu itu kita cuma mampu beli beras secupak saja. Dengan mengelik beras itu di hadapan sekitar 500 warga bangsa Melayu yang dipaksa keluar ke pekan, arwah datuk saya ditembak. Waktu itu saya tidak ada sesiapa pun nak bertanya, kenapa anda tembak arwah datuk saya, sedangkan beliau seorang guru saja. Begitulah hinanya bangsa kita, saudara, bila kita kehilangan kuasa.
Sebab itu saya mengharap teman-teman kita, sama ada anda berpolitiklah secara matang. Jangan sampai kita kehilangan kuasa. Apabila kita kehilangan kuasa, lihatlah apa yang berlaku zaman yang saya alami. Atuk saya ditembak dan tidak ada pembelaan. Usahakan nak bela, nak bertanya pun tak boleh. Hari ini kalau saya ada pistol ke, ada senapang ke, kalau saya tembak je kucing, tentu orang tanya kenapa kamu tembak kucing itu. Sedangkan arwah datuk saya ditembak, tak berani nak bertanya. Hinanya bangsa kita, lebih hina daripada binatang, saudara. Jadi sebab itu saya sentiasa mengingatkan teman-teman, jangan sesekali kita gadaikan negara kita ini pada komunis. Kita harus menentang sebarang elemen komunis, kerana mereka memang kejam sekejam-kejamnya. Sebab itu sempena kemerdekaan ini, setiap kali datangnya kemerdekaan, saya akan menghadiahkan Al-Fatihah untuk arwah datuk saya dan membuatkan saya menimbulkan kesedaran, dan saya sentiasa bercerita pada anak cucu saya. Selagi saya masih hidup, saya akan menceritakan detik hitam yang kami alami. Saudara, gitulah kejamnya mereka. Pastikan bumi kita ini aman damai dan kita, warga kita yang menguasai di bumi bertuah ini, saudara. Moga kemerdekaan ini kita rayakan. Janganlah kita melihat lagi kemerdekaan yang akan datang, kita rayakan dengan derayan air mata, saudara. Ya, itu sekadar ingatan, saudara. Baik. Ini sekadar untuk tahukah anda bahawa saya mendapat laporan daripada Badan Dunia bahawa sebenarnya sehingga saat ini warga dunia terdiri daripada insan sejumlah 7.8 bilion manusia, saudara. Daripada 7.8 bilion itu 11% di Eropah, 5% di Amerika Utara, 9% Amerika Selatan, 15% negara Afrika dan 60% di negara Asia kita ni, saudara. Artinya penduduk dunia begitu banyak ramainya di Asia ini. Daripada itu 49% mereka tinggal di kawasan pedalaman ataupun bukan di kota, dan 51% tinggal di kota raya, saudara. Dari segi dialog bahasanya, 12% berbahasa Cina, 5% berbahasa Spanyol, 5% bercakap dalam bahasa Inggeris, 3% bercakap dalam bahasa Arab, 3% bercakap dalam bahasa Hindi. Salman Khan, Shahrul Khan, 3% saja di dunia ni. Tapi filemnya satu dunia. 3% lagi bercakap dalam bahasa Bengali, Urdu lah tu. 3% berbahasa Portugis, 2% berbahasa Rusia, ya, saudara. Gobrachev, Gobrata apa kayak itu. Pasiba lah, kalau selalunya selamat pagi dalam bahasa Rusia tu Pasiba, itu yang saya tahu. Dan 2% dalam bahasa Jepun, sementara 62% berbahasa dalam bahasa asal ibu mereka. Kalau daripada orang Melayu, orang Iban dan sebagainya, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. 77% penduduk dunia daripada 78 bilion itu mempunyai tempat tinggal, sama ada memiliki tanah, rumah, dan ada yang menyewa. Sementara 23% daripada 78 bilion itu mereka tidak mempunyai tempat tinggal. 21% mereka makan yang punya kalori yang baik. 63% mereka memperolehi kesempatan macam kita lah untuk makan 3 kali sehari. 15% warga dunia kurang mendapat makanan yang sebagaimana yang kita makan 3 kali sehari. Dari segi jumlahnya, 48% warga dunia daripada 78 bilion itu mereka hidup berbelanja sekitar $2 Amerika. Ini kajian daripada Badan Dunia Bangsa-Bangsa Bersatu. 87% mempunyai air bersih, 13% tidak mempunyai air bersih. Mereka minum air sungai, air telaga dan sebagainya. 75% lagi mempunyai handphone. 25% tidak memiliki alat komunikasi, telefon tanpa talian. 30% mendapat akses pada internet. 70% tidak mendapat tidak dapat dihubungi melalui internet. 7% saja, saudara, warga dunia yang berpeluang belajar ke Menara Gading di universiti dan di kolej.
sementara 93% warga dunia tidak berkesempatan memasuki pusat pengajian tinggi. 83% boleh membaca, 17% masih lagi buta huruf. Ini warga dunia, saudara. Dari segi agamanya, 33% warga dunia sebenarnya mereka beragama Kristian, 22% agama Islam, 14% agama Hindu, 7% agama Buddha, 12% masing-masing punya agama kepercayaan mereka, dan 12% adalah etis tidak percaya pada Allah. 26% daripada 78 bilion manusia yang ada hidup tak sampai pun 14 tahun. 66% mereka kesempatan antara umur 15 hingga 64 tahun, dan 8% saja yang berkesempatan hidup melebihi 65 tahun. Ya, saudara, warga emas harus berhati-hati, jagalah kesihatan anda. Ini adalah sekadar pencerahan supaya kita dapat tahu, oh begini keadaan dunia kita. Ini bukan sekadar di negara kita, di seluruh dunia. Jadi penduduknya 78 bilion, saudara. Baik. Nampak gayanya semalam yang Muhammad Perdana Menteri mengumumkan bantuan khas untuk penjawat awam RM700 dan pesara RM350. Tapi bantuan tersebut itu akan dibayar mulai tahun depan. Ya. Sekarang ni Ogos, September, Oktober, November, Disember. 4 tahun, 5 bulan lagi lah. Keadaannya macam mana? Kerana ini adalah pengumuman daripada kerajaan yang akan membayar kepada 1.3 juta penjawat awam dalam kumpulan grade 56 ke bawah. Dan di samping itu 1 juta pesara kerajaan menikmati bantuan sebanyak 350. Menurut Perdana Menteri Yang Muhammad Datuk Seri Dosari, kesemua ini melibatkan implikasi keuangan kepada kerajaan berjumlah 1.3 bilion yang akan diberikan pada Januari 2023. Saya faham kenapa dia menyebut 2023, kerana itu akan dimasukkan dalam bajet yang akan dibentangkan nanti. Dia tak boleh berbelanja begitu, hanya ambil duit sembrono, tak boleh. Ini bukan macam zaman waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu, dia isytiharkan darurat, bolehlah ambil 600 bilion. Ini nak bayar kakitan kerajaan pun terpaksalah tunggu pembentangan bajet. Sama-samalah kita tunggu sehinggalah bajet itu diluluskan, saudara. Baik. Saudara, hari ini juga awal pagi tadi kita dikejutkan, saya mendapat berita bagaimana Tun Dr. Mahathir telah dikejarkan ke hospital Institut Jantung Negara. Jadi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disahkan positif COVID-19. Pejabat Dr. Mahathir dalam kenyataannya berkata, sesudah itu ahli Parlimen Langkawi berkenaan dirawat di Institut Jantung Negara IJN. Ya, bila COVID ni selalu dia menyerang jantung, menyerang paru-paru. Sekarang ini, saat ini Tun Dr. Mahathir masih dirawat. Saya melihat kiriman daripada besarnya hati Presiden UMNO. Beliau menghantar kiriman mendoakan agar Dr. Mahathir segera pulih kesihatannya. Sebab itu saya katakan, berbalah politik tidak memutuskan ukhuwah silaturahim sama insan. Begitulah mulianya hati Presiden UMNO, saudara. Dr. Mahathir telah dimasukkan ke IJN untuk pemantauan untuk beberapa hari sebagaimana dinasihatkan oleh pasukan kesihatan. Ya, saudara, kali terakhir pengurusi Parti Pejuang itu dimasukkan ke IJN adalah awal Januari tahun ini. Kerana itu untuk menjalani prosedur perubatan efektif. Dan pada 16 Disember tahun lalu, media melaporkan Dr. Mahathir turut dimasukkan ke IJN untuk menerima rawatan yang sama. Dr. Mahathir sebelum ini pernah mendapat serangan jantung pada tahun 1989 dan 2 lagi serangan jantung pada 2006, iaitu setahun kemudian beliau menjalani pembedahan pintasan quadrup. Lara, ini keadaan benih serangan COVID ini semua berhati-hatilah. Saudara, dia tak kenal siapa pun, dia nak serang, dia serang Biro Corona ini, ya saudara. Dalam keadaan begini, kita, bagi saya lah, saya cakap terserang, berpolitik kita akan lawan habis-habisan. Soal insaniah, sebagai Muslim, kita doalah untuk dia cepat segera sembuh, sebab dia juga mempunyai keluarganya. Tapi dia tak ingat keluarga kita, tak tahulah, terpulanglah, saudara. Dan juga pada hari Isnin lepas, Majlis Pemulihan Negara telah pun mengadakan mesyuaratnya. Dan menurut laporan saya dapat bahawa ahli Parlimen Subang yang bernama Wong Cheng, melalui cuitannya dalam Twitter, dia mengatakan bahawa
dia menghantar kiriman semalam bahawa mesyuarat Majlis Pemulihan Negara itu mungkin adalah mesyuarat yang terakhir. Saudara, bila dia mengatakan mesyuarat terakhir, artinya pilihan raya dah hampir. Mau tak mau, dan besar berlaku perubahan kerajaan. Kalau kerajaan berubah, tentulah anggota Majlis Pemulihan Negara ini akan berubah. Dan mungkin juga ada cara baru untuk menangani soal keadaan negara, ekonomi negara dan sebagainya. Saudara, jadi saya harus melaporkan bahawa Majlis Pemulihan Negara bersidang 2 hari lepas dikatakan sebagai mesyuarat yang terakhir. Itu kata ahli anggotanya. Sebab saya tengok pula gambar-gambar yang disiarkan, tak nampak pula mereka dalam keadaan sukar, sugur dan sebagainya. Semua ceria. Soal bila ceria ni, apakah ekonomi kita dah pulih? Ini permasalahannya. Mereka yang kita letakkan sebagai pemimpin, mereka tak nampak macam tak peduli pun. Ketawa je ambil gambar. Pulanglah. Kita mengharapkan selepas ini tak payah lagi lah kalau begitu keadaannya, kita memiliki Majlis Pemulihan Negara. Buat perhabis duit je. Dan saya juga mendapat kiriman berita harian menyiarkan, sahabat saya Tun Carlos menyiarkan gambar bagaimana ahli penagihan buruan Jolo, yang selama hari ini yang diburu, yang dicari apa semua, katanya dia berada di negara China. Jolo yang sepatutnya didakwa untuk menjadi saksi penting utama dalam kes SRC dan 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib, dan rupanya dia sekarang ni berada di Shanghai, di negara China. Ini didedahkan oleh penulis buku Billion Dollars Whale, The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood and the World, iaitu Bradley Hope, menerusi gambar-gambar persoalan bila orang bertanya di mana Jolo. Jadi menerusi episod itu, Hope bersama seorang penulis Tom Wright, mereka telah pun menghantar gambar memaparkan Jolo bersama 2 individu yang tidak dikenali di sebuah restoran di Disneyland Shanghai. Dia senang lenang duduk di Shanghai. Dan sekarang ni dah dapat tahu keadaannya. Sepatutnya pihak berkuasa bolehlah menjejaknya. Saya Hope berkata gambar itu katanya pada 24 Disember. Tapi tak tahulah, berdasarkan maklumat yang diperolehi, Jolo berada di China. Malah dari segi mereka juga menerima gambar bila bercuti di Disneyland Shanghai. Apa yang kita tahu bahawa Jolo sudah berkahwin di sana dan punya 2 orang anak. Detail dah dapat. Jadi Hope yang mengantar dia menulis buku tu melancarkan kempen untuk menjejak Jolo dengan meminta orang ramai ahli perniagaan dalam buruan itu. Beliau berkata Jolo adalah kepingan terakhir. Jadi macam puzzle itu, Jolo adalah yang terakhir untuk menyelesaikan persoalan SRC dan YNDB. Sepatutnya Jolo segera dibawa pulang ke tanah air kita untuk meneruskan perbicaraan, barulah kita dapat tahu cerita sebenar. Sebab itu kita selalu berkata, selagi Jolo tidak dibawa ke muka pengadilan, sekali Jolo tidak ditemukan, selagi itulah apa yang berlaku pada Datuk Seri Najib ini menimbulkan banyak persoalan. Sekarang ni dah tahu. Mereka nampak Jolo dalam suasana berparti lah dia. Dia katanya dia dalam satu parti di Victoria Secret di China. Dah tahu tempat tu. Bolehlah dijak. Saya mengharapkan agar pihak berkuasa melalui apa yang ditulis dalam berita harian, bolehlah menjejaknya. Sebab sekarang ni memang jelas bahawa bagi Jolo dunia itu semakin kecil. Kerana dia cuma mampu berlegar di China, di Taiwan dan Thailand. Tapi selepas Datuk Seri Najib ditahan, dan nampaknya dia sekarang ni berada di negara China. Gunakanlah segalanya, segala. Itu bab Jolo. Kabarnya sekarang ni pihak polis mengesahkan bahawa mereka telah pun menerima laporan aduan resmi oleh Datuk Dr. Abdul Latif berhubung dengan kenyataan Rafizi Ramli, Timbalan Presiden Parti Keadilan, yang mengatakan bahawa Dr. Abdul Latif, isteri Dr. Abdul Latif terlibat dalam skandal perolehan kapal tempur pesisir SES. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner B. Eng Lai, dia kata pihaknya akan memanggil Rafizi
untuk dirakam keterangan berhubung kepada tersebut. Siasatan pihak polis akan menjalankan secara terperinci kerana menurut laporan yang dibuat oleh pembantu pada Dr. Latif bahawa pengadu terbaca satu hantaran melalui blog rafiziramli.com ada dia berkenaan dengan fitnah dan tomahan yang dibuat terhadap Dr. Latif. Jadi Englai berkata pengadu menafikan kenyataan yang dilontarkan oleh Rafizi. Jadi dalam keadaan gini, bagaimana yang dilaporkan oleh Sinar, Selasa lepas, satu laporan polis telah dibuat oleh pegawai tugas-tugas khas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Syed Ahmad Muizzuddin Al-Said terhadap Rafizi. Itu saya katakan, terpulang, biarlah pihak berkuasa menentukan kesahihan dan sebagainya. Kita berlapang dada, kita dengar. Saya harap jangan pula mereka yang penyokong-penyokong Rafizi pula marah. Masa dia disiasat, siasatlah. Kita pun bukan tak ada kena siasat. Teman kita, Datuk Lokman Adam pula besok akan dipanggil untuk menjelaskan beberapa persoalan yang beliau lontarkan dalam live-nya. Jadi Rafizi pun kalau polis panggil, kenalah beri kerjasama. Itu keadaannya, saudara. Cuma yang agak tidak menyenangkan perasaan saya, sehari dua ni nampak gaya berbolok-bolok, nampak gaya sekarang ni. Kerana pada hari Isnin timbul cerita bahawa adanya surat arahan agar kes Datuk Seri Zahid, pembicaraan Datuk Seri Zahid ini dipercepatkan. Jadi satu negara digempar. Tiba-tiba semalam ada pula dinyatakan penarikan arahan tersebut. Itu berhubung dengan kes Datuk Seri Zahid Hamidi yang banyak persoalan. Saya dengar juga pencerahan dibuat oleh Raja Petra Kamarudin. Saya tak nak mengulas lah sebab dia menyebut beberapa nama orang-orang penting yang dikatakan bahawa pada dia lah yang banyak orang suspek itu dan ini. Tapi bagi saya, kita biarkanlah pihak berkuasa untuk menyiasat kalau benar di mana duduk perkaranya. Seharusnya peguam negara membuat satu kenyataan yang jelas supaya warga kita faham akan duduk perkara. Cuma yang agak memeranjatkan lagi, nampak gaya kita tak habis-habis. Lepas cerita Datuk Zahid, timbul pula cerita Datuk Seri Azalina Osman. Ada pula berita mengatakan bahawa dia dipaksa untuk meletak jawatan. Maka baru duduk lagi lah. Orang mengatakan Datuk Azalina disuruh letak jawatan sebab beliau mempertikaikan apa yang berlaku sepanjang perbicaraan yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi dalam keadaan begitu, ada orang mengatakan sah, ada media mengatakan soheh. Saya tidak mahu menyiarkan perkara tersebut kerana selagi benda tak soheh, saya tak akan siarkan. Walaupun saya dapat tahu semalam banyak kiriman sampai pada saya tak nak sentuh perkara tersebut. Sehinggalah pada hari ini, awal pagi tadi, melalui Twitternya, Datuk Seri Azalina menyatakan beliau masih lagi menjadi penasihat undang-undang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu keadaan saya. Jadi kita tidak mahulah saya tak, kalau boleh seboleh mungkin saya tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Cuma persoalannya sekarang ni, setelah ini banyak sangatlah timbul cerita yang bukan-bukan. Sebab itu macam kes bila ada arahan kes Datuk Zahid ni dipercepatkan, juga saya tidak melenting habis-habisan. Kerana saya nak tunggu. Rupanya kalau saya cakap benda itu, tiba-tiba besok harinya pejabat peguam negara menarik balik surat tersebut. Saya tak nak kantoi gitu saja. Begitu juga dengan isu Datuk Azalina. Beliau adalah mantan Timbalan Yang Ketua Dewan Rakyat yang dilantik oleh Yang Amat Perdana Menteri sebagai penasihat undang-undang, khususnya yang menyantuni, yang mencakupi aspek tentang hal ehwal kemanusiaan, hak asasi manusia. Jadi saudara, jelas hari ini kalau mengikut Twitter yang dikirimkan, saya terima pagi tadi bahawa Datuk Azalina masih kekal sebagai penasihat undang-undang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kemudian usai cerita begitu, tiba-tiba jelas baru kita dapat tahu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, itu Datuk Ashraf Wajdi. Itu saya katakan, lepas satu kelang kabut negara kita ni, kenapa jadi begitu? Saya pun tak tahu. Kenapakah dalam keadaan suasana kita menyambut kemerdekaan, banyak timbul cerita-cerita yang membuatkan rakyat terfikir seharusnya mereka menyantuni tentang kehidupan rakyat. Bukan bercerita soal
jawatan dan sebagainya. Tetapi bila politik ini masih lagi berterabur, akhirnya pergerakan pemuda UMNO, menurut Dr. Ashraf Wajidi selaku ketua pergerakan pemuda UMNO, dia menjelaskan bahawa memang benar pergerakan pemuda UMNO telah pun mengambil tindakan undang-undang menyaman Malaysia Kini dan Esok Awani. Kerana katanya Malaysia Kini dan Esok Awani memutarbelitkan berita-berita fitnah terhadap UMNO. Jadi dia jelas, dia kata untuk pengetahuan, peguam yang mewakili UMNO sudah pun menghantar surat tuntutan saman pemula sebanyak 25 juta kepada pihak Malaysia Kini dan 25 juta ringgit lagi tuntutan terhadap Esok Awani. InsyaAllah katanya, jika ada mana-mana lagi pihak termasuk individu yang memfitnah UMNO dengan apa juga bentuk dan laporan maupun komentar maupun berita palsu, maka pergerakan pemuda UMNO tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Syabas pemuda. Jadi kita tak payah nak menjawab. Bila kita menjawab, benda itu berpanjangan, berlirik-lirik. Akhirnya benda yang kecil jadi besar. Akhirnya orang ada yang percaya, ada yang tak percaya. Kalau dilihat itu sebagai fitnah, ambil tindakan undang. Syabas kepada pergerakan pemuda yang berani tampil ke hadapan untuk menyatakan apa yang dilaporkan oleh Malaysia Kini dan Esok Awani itu adalah tidak benar. Dan selalu saya katakan, setiap tangan yang mencincang, maka bahulah yang memikul, saudara. Bagaimanapun, saya agak jelas, saya yakin bahawa pilihan raya umum sudah pun semakin hampir. Macam-macam cerita orang kata, tapi hari ini kita merayakan kemerdekaan, maka sewajarnya dalam keadaan-keadaan begini sudah sampai masanya. Tapi mungkin, saya katakan mungkin, Yang Bapak Perdana Menteri mahu mendapat pengesahan daripada Yang Tuan Agong. Apabila baginda setuju untuk diadakan pilihan raya, maka bolehlah dibuat pengumuman bila sebenarnya tarikh pilihan raya. Ini kerana menurut Timbalan Pengurusi Barisan Nasional yang juga Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, dia menyatakan bahawa pilihan raya umum ke-15 ini akan diadakan pada tahun ini. Ia tidak akan diadakan pada tahun depan. Katanya Perdana Menteri Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri telah pun memberi komitmen bahawa PRU 15 tidak akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Saya tak kata, itu kata Tok Mat. Jadi pilihan raya umum sudah tidak lama lagi. Perdana Menteri sudah bagi komitmennya. Tapi dia tak bolehlah bagi tarikh. Takkanlah dia tak bagi tarikh sehingga dia terpaksa kata tarikh itu, tarikh ini. Jadi sekarang ni dia tak mengatakan akan dibawa tahun depan. Jadi jelaslah kata Tok Mat, pilihan raya tahun ini. Kalau pilihan raya umum tahun ini, takkanlah kita nak buat bulan 12. Itu kata Tok Mat. Nanti dalam keadaan begitu, kalau musim banjir, jawabnya orang nak mengundi pergi berenang pula. Jadi untuk jangka masa yang kita perlukan, perhatikan betul-betul. Saya menjangkakan dalam bulan Ogos, September ataupun Oktober. Nak pergi bulan November, Disember itu musim hujan. Jadi kepada kaki tangan ataupun jentera parti-parti, bergeraklah. Malahan saya melihat bahawa parti-parti politik yang lain sudah pun bergerak. Mereka sudah pun memulakan gerakan untuk menggapai yakin rakyat, saudara. Jadi bagaimanapun, menurut Datuk Muhammad Hassan, UMNO telah pun bersiap sedia. Barisan Nasional juga sudah pun bersiap sedia, menanti saja saatnya pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila tarikh akan diadakan pilihan raya. Artinya, saudara, tidak akan berlaku bulan 11 atau bulan November atau Disember. Saya menyangkakan antara bulan 9 ataupun bulan 10. Tapi kalau bertanya dengan saya lebih yakin dalam bulan yang mendatang ini. Orang Pahang ni suka September 5. Terpulang, saudara. Sebab itu saya juga menyantuni kenyataan daripada Datuk Ahmad Jazlan selaku Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Ketua Perhubungan Barisan Nasional Kelantan. Jadi sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, dia kata kekuatan jentera di peringkat akar umbi adalah kunci kepada kemenangan dan kejayaan Barisan Nasional. Jangan tunggu lagi. Akar umbi harus bergerak dari sekarang. Tadi saya telah pun menghadiri mesyuarat cawangan saya dan nampak gayanya setiap ahli di peringkat akar umbi. Cawangan saya sendiri dah begitu bersemangat untuk bersedia menghadapi pilihan raya. Cuma kita menanti waktu saja. Terpulanglah pada Yang Amat Perdana Menteri nak mengumumkan. Kerana sebagai satu pasukan
kunci kemenangan pada kita kali ini adalah kekuatan jentera akar umbi. Saya dah bercakap banyak kali. Saya yakin bahawa pilihan raya pasti akan berlaku. Bagaimanapun, di saat-saat kita nak menghadapi pilihan raya ini, tiba-tiba Terengganu, menurut Datuk Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, dia kata pendirian mereka adalah muktamad. Pendirian PAS Terengganu adalah muktamad. Mereka tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri seandainya pilihan raya umum diadakan tahun ini. Sama dia takut ke, dia gencang, kita tahulah. Tetapi kalaulah diadakan bulan depan ataupun dalam tahun ini, maka Dewan Undangan Negeri Terengganu tetap dengan pendirian mereka. Mereka nak tunggu sampai akhir tahun depan. Memang, saudara, mungkin saudara tanya, mana boleh buat begitu? Tak boleh. Sebenarnya, sebagai Menteri Besar, dia mempunyai hak. Dewan Negeri selalunya dibubarkan mengikut kehendak Menteri Besar yang menasihati Sultan. Itu kuasa Dewan Negeri, kuasa Sultan negeri itu. Kuasa untuk membubarkan Parlimen adalah terletak di tangan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Kita kena faham benda ini, saudara. Jadi bagi tahu tak apalah, dia punya hak dia lah, dia nak umum bila ke, umum lah, kita tak ambil kisah. Tapi dalam keadaan begini, kenapa nak buat dua kali? Inilah pemikiran mereka. Saya melihat seolah-olah mereka dalam keadaan yang sebenarnya mereka tak bersedia. Dan masih lagi bertelagah sama mereka. Sebab itu saya tengok kiriman daripada Datuk Khairuddin. Saya lihatlah. Dia kata Khairuddin Atakiri, dia kata masih ada dalam PAS yang berseronok di atas musibah yang menimpa Datuk Seri Najib. Walaupun Mursyidul Am telah pun memberi garis panduan kepada ahlinya dalam isu mahkamah Datuk Seri Najib. Jadi dia kata sahabat-sahabat saya dalam PAS perlu diperingatkan bagaimana jasa Datuk Seri Najib memudahkan peruntukan untuk Kelantan sebelum 2018. Sesuatu yang tak berlaku era Perdana Menteri sebelumnya. Jadi kata Yang Berhormat Datuk Takiri, dia kata jasa Najib juga menggerakkan rang Undang-Undang 355 yang diperjuangkan. Dan maka Datuk Seri Najib mengizinkan RUU 355 itu dibentangkan oleh Presiden PAS di Parlimen. Tak pernah berlaku. Tapi sebenarnya apa yang dah jadi sekarang ni terpulanglah. Jadi Datuk Seri Najib memberi ruang kepada PAS beraksi dalam program besar di peringkat dunia, melibatkan 200 orang ulama besar dunia di Festival Mai Aqsa di Putrajaya, sehingga Presiden PAS sendiri diberi kesempatan oleh Datuk Seri Najib memberi ucap pertama. Kemudian di Terengganu pula, laluan diberikan oleh Kerajaan UMNO Terengganu dengan arahan Datuk Seri Najib untuk PAS berprogram dengan program-program besar termasuk himpunan Fas Taqim di Tuk Jembal pada September 2017 yang menghimpunkan sekitar 300,000 ahli PAS seluruh Malaysia. Jadi ketika beberapa pimpinan PAS secara peribadi berhadapan dengan masalah kesihatan, Najib juga secara peribadi membantu atas nama pemimpin negara. Jadi Takiri ini menyebut perkara tersebut. Dia kata, jadi kita kena belajarlah arti bersimpati pada mereka yang sedang diuji, yang menghadapi musibah. Jadi janganlah kita berseronok. Sebab itu saya katakan, anda semua jangan mentertawakan musibah orang. Hari ini macam contohnya, Dr. Mahathir masuk hospital IJN. Banyak sekali macam-macam kenyataan. Saya katakan bahawa ini tak sesuai lah untuk kita mendoakan yang bukan-bukan. Sebaiknya bagaimana berlapang dadanya Presiden UMNO sendiri. Walaupun beliau bermusuh dengan Dr. Mahathir, beliau menghadapi tindakan mahkamah dan sebagainya, kesan politik dengan perbalahan dengan Dr. Mahathir. Tapi bila Dr. Mahathir dimasukkan dalam IJN, kesan jangkitan COVID, Datuk Seri Zahid mendoakan supaya Dr. Mahathir segera sembuh. Inilah sifat yang lain, saudara. Jadi saya juga melihat sebenar-benarnya kiriman saya dapat bahawa untuk pilihan raya akan datang, PAS dengan jelas mengumumkan bahawa PAS itu tidak akan menjalinkan sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan adalah parti yang dianggotai oleh Parti Keadilan, Parti DAP serta Parti Amanah. Saudara, sebab itu menurut Siswa Agungnya Datuk Taqiyuddin Hassan, PAS tetap berpegang kepada konsep penyatuan ummah dan perpaduan nasional. Jadi kenyataan itu saya nampak macam bercanggah dengan pendirian pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin, yang beliau membayangkan hasratnya untuk bekerjasama dengan pembangkang.
Jadi dengan kenyataan PAS itu, saya nampak tidak mungkin berlaku kemah besar. Sebab Tan Sri Muhyiddin dia kata dia ajak semua parti-parti pembangkang ini bersatu serang UMNO. Tapi dengan kenyataan takdir dia itu tidak akan berlaku lah nampak gayanya. Mungkin PAS cara PAS sendiri. Dan mungkin kesan daripada itu, PAS juga akan keluar daripada Perikatan Nasional. Mungkin. Secara. Sebab dia kenyataan PAS tegas. Mereka tidak mahu bekerjasama untuk dalam penyatuan bersama dengan parti-parti pembangkang. Itu Pakatan Harapan, saudara. Walau bagaimanapun, saya melihat dalam keadaan begitu, PAS masih lagi bila tak dapat untuk menyertai Muafakat Nasional, tidak dapat nak menyantuni Muafakat Nasional, masih lagi melancarkan serangan terhadap UMNO. Macam-macam mereka kata dan sebagainya. Sebab itu bila mereka mahu mengadakan pakatan apa semua, saya tak nampak adanya ruang untuk UMNO untuk bersama-sama dengan PAS dalam pilihan raya akan datang. Malahan secara kenyataan daripada pengurusi perhubungan Kedah, walaupun dengan membekalkan 2 Dewan Undangan Negeri saja, mana UMNO pilihan raya yang lalu cuma dapat 3 kursi, 1 dah melompat 3-2. Walaupun berbekalkan dengan 2 kursi Dewan Undangan Negeri di Kedah, PAS di Kedah tetap akan bertanding secara solo. Jadi itu keadaan yang kita lihat, saudara. Cuma dalam saat-saat begini, dalam saat-saat kita menghadapi pilihan raya, saya ingin menyampaikan peringatan kepada bakal-bakal calon. Anda akan mungkin dipilih mewakili parti-parti anda. Sekarang ni masanya, sebab saya rasa mungkin pilihan raya dah tak lama lagi lah. Seminggu 2 minggu lagi mungkin akan diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebab saya melihat ramai, ini khususnya pada teman-teman daripada UMNO, mungkin mereka merasakan bahawa mereka ini orang lama dalam bidang politik. Tapi persoalan lama barunya tidak boleh jadi ukuran. Kita banyak lagi perkara-perkara yang perlu disantuni. Dan rakyat pada masa ini sangat dahagakan kehadiran pemimpin untuk menerajui kerajaan pada masa akan datang, tapi mereka tidak mahu lagi pemimpin-pemimpin yang berserabut. Dan mereka sudah jemu dengan orang politik. Ini kerana seorang pemimpin yang berteraskan politik saja, mereka hanya akan memikirkan kemenangan dalam PRU ataupun dalam PRK ke, PRK negeri ke. Lain tak ada. Mereka hanya memikirkan soal kemenangan untuk diri mereka, bukan untuk memikir soal rakyat. Sedangkan sebagai seorang pemimpin yang sejati, seharusnya mereka juga memikirkan tentang masa depan generasi, masa depan bangsa, masa depan rakyat yang mereka pimpin. Dalam masa yang sama, bukanlah untuk mereka mencari kekayaan. Ini adalah khidmat bakti. Pilihan raya ini adalah sesi temu dura antara seseorang pemimpin itu dengan rakyat. Saya dah cakap dah, waktu saya di Sabah hari itu, saya jumpa dengan teman-teman daripada yang bergiat dalam politik. Saya kata kali ini tiap-tiap daerah, tiap-tiap kawasan siap dulu. Kita adakan satu perjanjian, akur janji antara calon-calon dengan rakyat di kawasan tersebut. Kalau dia tak nak sign akur janji itu, tak payah undi. Terus terang cakap, minta maaf, kami tak mahu kamu. Jadi apa masalah di kawasan itu? Masalah air, macam mana di Kelantan contoh. Warga di Kelantan kena buat satu akur janji dengan calon-calon daripada parti PAS. Kalau anda jadi pewakil rakyat, kami mahu dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun mesti diselesaikan masalah air di Kelantan. Sila tanda tangan. Kalau dalam tempoh itu dia tidak menyelesaikan masalah air di kawasan saudara, artinya anda boleh bawa wakil rakyat itu ke mahkamah, kerana sudah ada akur janjinya. Ini adalah perjanjian antara rakyat dengan pemimpin. Saya mengharapkan bukan hanya dengan wakil daripada calon-calon daripada PAS, begitu juga dengan calon daripada UMNO, begitu juga dengan calon parti-parti lain. Kalau mereka tak sanggup, artinya mereka tidak mahu berjuang untuk rakyat. Ini perlu kita ini jelaskan. Dan terus terang cakaplah, jangan malu. Hari ini rakyat mesti bangun bercakap yang benar, menyatakan apa kehendak kita. Jangan kita diperbodohkan oleh orang yang bernama pemimpin. Mereka hidup senang lenang, rakyat hidup sukar. Dalam keadaan begini, saat mereka bertemu dengan kita sebagai pengundi, kita sebagai rakyat, kita sediakan akur janji. Kamu nak jadi wakil rakyat kami, boleh. Semua orang, semua calon-calon yang bertanding itu kita buat. Jangan bagi ruang ini orang kita tak payah buat. Tak perlu.
Semua kena buat. Sama ada daripada UMNO ke, daripada Parti Keadilan ke, daripada DAP atau mana-mana parti. Apa masalah di kawasan kita? Saya bagi contoh, di Kelantan masalah air. Mungkin juga di Pahang, masalah tanah. Mungkin juga di Perak, masalah bidang pekerjaan dan sebagainya. Supaya tak perlu lagi kita nak dengar. Kita dah jemulah dengan manifesto itu, manifesto ini. Kita nak tanya bahawa apa yang kamu nak buat di kawasan kita. Soal untuk seluruh negara itu biarkan mereka dengan manifestonya. Tetapi aku janji antara rakyat dengan calon perlu dilakukan. Saudara. Ayuh cik suka berendam dalam kolam tu. Tak tahulah saya. Bagi saya ini masalah mereka nak berendam ke tak berendam ke, tapi masalah rakyat janji mesti ditepati. Kita tak mahu lagi hadirnya pemimpin janji dicapati. Sudah sampai masanya mereka tidak boleh lagi mempermainkan rakyat, memperjudikan kepercayaan rakyat, menodai keyakinan rakyat. Masa sudah tiba untuk rakyat menunjukkan benar-benar kali ini. Pilihan raya kali ini sewajarnya setiap warga memperlihatkan suara rakyat kuasa keramat. Jangan bagi peluang. Kalau mereka datang berkempen, tapi kalaulah waktu ada majlis untuk mereka nak berkempen, tiba-tiba calon tak datang. Cakap terus terang, kalau calon tak datang, kawasan ini kami tak akan undi. Kami nak mahu calon itu datang. Saya nyatakan, kena berani. Bukan nak bergaduh. Kita bukan kata, no, kita tak datang, kita pukul. Tidak. Sila datang. Kalau kamu nak bertanding di kawasan Seputih misalnya, Teresa Kok kena datang ke kawasan, semua kawasan yang dia nak diwakili. Kalau tidak, kita siarkan dalam media sosial bahawa calon ini takut untuk turun. Sama ada di Johor ke, sama ada di Kelantan ke, atau di Terengganu, mahupun di Kedah dan di Perlis. Calon-calon ahli parlimen, apa yang anda mahu? Kita mahu mereka membawa suara kita di Dewan Rakyat. Apa yang kita nak? 1, 2, 3, 4. Janganlah minta sampai 100, saudara. Minta yang benar-benar menyangkuti kehidupan kita. So, bolehlah kalau mereka tidak melaksanakan, bila mereka terpilih sebagai wakil rakyat, mereka tidak menunaikan apa yang dijanjikan, kita boleh ambil tindakan undang-undang. Ini saya lihat apa yang cuba dilakukan oleh pengundi-pengundi di kawasan Gombak. Mereka ada ambil tindakan mahkamah terhadap Azmin. Tapi kerana tidak adanya aku janji, sepatutnya ada sign tu. Azmin Ali datang kawasan Gombak Setia ke, sign. Tanda tangani. Dan wakil kita seorang. Tak payahlah semua. Wakil penduduk. Biar setiap wakil rakyat kali ini kita ajar mereka cukup-cukup. Cukup-cukuplah. Sudah-sudahlah mereka mempersendakan kita. Saya kadang-kadang naik menyampah. Tengok mereka bercakap atas pentas politik. Berilah saya kesempatan. Saya nak buat itu, nak buat ini. Janjinya janji 1000 mimpi, saudara. Kerana sedangkan kita memerlukan perjuangan mereka. Ini keadaan saya. Memanglah kalau orang tanya dengan saya, terus terang saya katakan bahawa saat ini Perikatan Nasional sukar. Kerana mereka sama mereka sudah berantakan. Saya nampak, saya dengar macam-macam adanya ketidaksealiran pemikiran dalam Perikatan Nasional. Parti Pejuang pun sekarang ni Dr. Mahathir dah masuk hospital. Saya tak tahulah macam mana Mukris nak memimpin parti tersebut. Bagi saya kuyup. Sebagaimana yang selalu saya katakan. Cuma pertandingan kali ini adalah antara UMNO Barisan Nasional menentang Parti Keadilan. Tapi kalau mereka mengatakan keadilan Pakatan Harapan, kita boleh soalkan balik. Macam saya dah nyatakan. Kalaulah mereka jumpa dengan kita, mereka bertanya dan minta kita undi, bagi tahu. Kami dah bagi anda kuasa dulu. Rakyat dah bagi kesempatan anda menang. UMNO pun akur dengan kehendak rakyat. UMNO Barisan Nasional terima kekalahan kita dengan berlapang dada sebab kita berjanji untuk menjadi pembangkang yang berfaedah untuk rakyat. Tapi tiba-tiba kita dah bagi kuasa pada mereka, mereka bagi kuasa pada Dr. Mahathir. Yang kita bagi sepatutnya hari itu bagi pada keadilan, sepatutnya Presiden Keadilan daripada Menteri. Jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan kita. Rakyat telah pun memberi keyakinan, rakyat telah pun memberi kepercayaan kepada Parti Keadilan untuk memimpin negara. Sebab itu saya tengok kadang-kadang, sekarang ni UMNO 60 tahun buat salah lah, tak boleh samakan dengan Pakatan Harapan. Mereka seolah-olah nak membela Pakatan Harapan. Sedangkan mereka telah pun diperdaya oleh Pakatan Harapan. Sepatutnya dalam sistem demokrasi, parti yang menaungi parti-parti lain, yang majoriti sepatutnya jadi Perdana Menteri.
Inilah yang dominan, yang mentadbir negara. Ini tidak. Mereka dengan rela hati bagi pada pemimpin parti yang kecil untuk mentadbir negara. Dan mereka bersedia untuk jadi jemaah menterinya. Dan bila berlaku langkah Sheraton, nak salahkan UMNO. Bagi saya tak bolehlah begitu. Tak adil. Kita ni, saya haraplah untuk pilihan raya kali ini, kita harus melakukan keadilan. Kalau benar mereka daripada parti keadilan berpolitik. Terima hakikat bahawa tempoh pilihan raya 2018, rakyat dah bagi pada mereka. Dan bagi kita, biarlah rakyat membuat keputusan. Kerana rakyat dah melihat apa yang berlaku sepanjang pemerintahan, pentadbiran Pakatan Harapan berderai. Datang pula Perikatan Nasional, terkurung. Saya harus menyuarakan perkara ini tiap-tiap malam kalau boleh. Memang saudara nak marah-marahlah pada saya. Bagi saya, janganlah dipersendakan pemikiran rakyat. Calon-calon nak bertanding, kena sedar diri bahawa anda bukan untuk menjadi yang berhormat, tetapi yang berkhidmat, yang memberi takbir dan juga memberi sedaya mungkin permasalahan rakyat. Bukan taburan wang. Jangan sesekali kita mengizinkan diri kita dibeli. Kerana maruah kita bukan nilai RM100, bukan nilai RM200, bukan nilai RM1,000. Kalau mereka datang untuk membeli undi, yakinlah mereka juga nanti akan menjadi pemimpin yang korup. Pastikan bila kita menghadapi pilihan raya kali ini, saudara, tanamkan dalam diri kita, tanamkan daripada pemikiran pada anak-anak kita, bahawa pada kita lain tidak, kita nak mencari pemimpin yang benar-benar jujur, ikhlas untuk rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.